Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, hari ini saya akan berkongsi sedikit tentang satu modul yang sangat menarik hati saya dan juga sangat mengesankan sepanjang pembelajaran di SPSU. Saya suka untuk kita merujuk dalam modul 17 berkenaan dengan istiqamah pasca haji dan umrah. Kita sedia maklum bahawa kalimah istiqamah dan juga arahan untuk beristiqamah itu terdapat dalam surah Al-Hud ayat 112. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Sadaqallahul azim. Mafhumnya, oleh itu hendaklah engkau wahai Muhammad sentiasa tetap teguh di atas jalan yang betul sebagaimana yang diperintahkan kepadamu, dan hendaklah orang-orang yang rujuk kembali kepada kebenaran mengikutmu berbuat demikian, dan janganlah engkau melampaui batas hukum-hukum Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan apa yang kamu kerjakan. Kita lihat begitu juga dalam hadis riwayat Imam Muslim daripada Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, khabarkan kepadaku sesuatu dalam Islam ini, suatu perkataan yang aku tidak akan perlu bertanya lagi tentangnya selain daripadamu." Apa jawab Nabi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Yang bermaksud, aku beriman kepada Allah dan kemudian beristiqamahlah, yakni tetap teguh dalam agama. Inilah antara satu perkara yang sangat sukar dalam hidup kita sebagai seorang insan. Untuk beriman itu agak mudah, dan juga namun istiqamah selalunya memerlukan pelaksanaan. Sebab mungkin ini satu perkara yang semua orang boleh kata, namun untuk melaksananya sangat sukar. Seperti yang telah Saidina Umar Al-Khattab katakan, istiqamah itu adalah seperti kamu berdiri teguh dan terus mematuhi suruhan Allah dan menjauhi larangannya tanpa berubah-ubah seperti musang. Ini juga adalah satu motivasi istiqamah kita dalam melaksanakan sesuatu perkara itu pasca kita pulang atau kembalinya daripada haji dan umrah. Untuk ini saya ingin berkongsi kepada dua bagaimana panduan kita beristiqamah selepas pulangnya daripada haji ataupun umrah. Yang pertamanya sekali adalah perkara-perkara yang paling penting adalah kita berpegang teguh kepada akidah yang benar dan juga kita menjauhi perkara yang syirik dan juga khurafat. Ini adalah perkara asas yang sangat perlu diperhatikan. Ini kita sudah maklum bahawa akidah yang benar, akidah dan juga iman yang jitu kepada Allah adalah sesuatu yang perlu dibawa, diperjuangkan kepada diri masing-masing. Dan ini adalah masalah umat Islam terbesar ini adalah mereka mengaku beriman, tetapi mereka mencampur adukan iman mereka dengan kepincangan syirik dan juga khurafat serta perkara yang karut marut serta tahyul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 82 seperti mafhumnya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, yakni syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan merekalah orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Al-Imam Ibn Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim membawa riwayat daripada Imam Bukhari bahawasanya tatkala ayat ini dibacakan, para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakah daripada kalangan kami, ya Rasulullah, yang tidak terlepas daripada menzalimi diri kami sendiri? Lalu Nabi SAW menjawab tentang maksud kezaliman dan juga ayat tersebut dengan turunnya firman Allah yang lainnya, itu inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Justru itu tidak wajar sesudah kita selesai melaksanakan haji atau umrah, kita masih lagi berada dalam takut yang lama. Kita masih lagi percaya kepada bermacam-macam perkara tahyul, kepercayaan khurafat yang tidak berasas, dan lebih teruk lagi kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah.
Dan juga ini juga termasuk dalam perkara-perkara yang kita pernah terjebak sebelum kita menunaikan haji dan umrah, seperti sihir, dalam ilmu dalam perbomohan, dukun, pemeliharaan jin dan semacamnya. Ini satu perkara yang kita kena ambil maklum, dan juga kita perlu sensitif akan perkara ini. So maka segeralah kita bertaubat nasuha dengan memurnikan tekad kita agar tidak kita mengulangi perkara-perkara dalam menyyirik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua adalah iltizam dengan solat jemaah dan juga solat-solat sunat yang memang kita dah biasa lakukan semasa haji dan umrah. Sabda Nabi SAW, barang siapa yang mendengar azan lalu tidak menghadiri solat jemaah, maka seolah-olah tiada solat baginya kecuali jika uzur, yakni ketakutan ataupun sakit. Yang mana hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi juga SAW bersabda dalam satu hadis Muslim, iaitu solat berjemaah itu lebih afdal daripada solat secara sendirian sebanyak 27 darjat. Dan sebagai kisah buat renungan kita bersama, kisah seorang ulama hadis yang tersohor, iaitu Sulaiman bin Mihran atau digelari dengan gelaran Al-Amash. Pada saat beliau di perbaringan menanti saat kematiannya, seluruh anak pinak dan kaum keluarga berada di sampingnya menangisi keadaannya yang sedang nazak. Melihat keadaan itu, beliau segera memanggil anak-anaknya supaya lebih hampir untuk berpesan dengan katanya, "Wahai anak-anakku yang dikasihi, janganlah kamu menangis maupun khawatir dan risau akan ayahandamu ini. Jangan terlalu berduka cita dan hentikanlah tangisanmu kerana ayahmu ini selama 60 tahun lamanya. Aku tidak pernah sekalipun tertinggal ataupun terlepas daripada mengangkat takbir yang pertama bersama-sama imam untuk solat berjemaah di masjid." Subhanallah. So maka dengan ini menjadikan satu motivasi, inspirasi kita untuk kita sama-sama menjaga solat kita dan juga solat berjemaah di masjid, khususnya bagi lelaki. Cukup sekarang itu dulu. Mudah-mudahan ada manfaat untuk diri saya sendiri dan kita semua, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.